سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala aqwaman yakhtassuhum bin-ni'am limanafi'il 'ibad wa yuqirruha fihim ma badhaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim atau kama qala. Hadis hasan rawahu Tabrani. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan nikmat kepada orang-orang yang dia nak bagi. Tuhan kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan nikmat kepada orang-orang yang dia nak bagi. Tak semua orang yang Allah Taala bagi nikmat. Dengan syarat, kata Nabi SAW, limanafi'il ibad wa yuqirruha fihim ma badhaluha. Nikmat yang Tuhan bagi itu bukan hanya untuk dia, tetapi nikmat itu juga untuk dimanfaatkan kepada orang-orang yang lain. Wa yaqirruha fihim, dia memanfaatkan untuk orang lain. Ma badhaluha, dan nikmat itu tidak akan kurang. Maknanya Tuhan bagi nikmat dekat kita untuk kita dan juga untuk manfaat orang lain. Nikmat ni apa, tuan-tuan? Nikmat ni bukan hanya duit ringgit. Nikmat ni disebut sebagai kesihatan pun nikmat. Nikmat ni disebut sebagai hati senang pun nikmat. Mempunyai keluarga yang bahagia pun nikmat. Maknanya nikmat ni bukan hanya duit ringgit. Sebab kadang-kadang bila kita nampak nikmat ni, kita duk nampak duit ringgit, yang lain kita tak nampak. Nabi SAW pesan, Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia nak bagi nikmat ni kepada orang-orang yang tertentu. Dan nikmat yang dia bagi kepada orang-orang yang tertentu itu bukan hanya untuk dia, tetapi untuk dimanfaatkan orang lain. Ma bazaluha, makna dia kalau dia guna dimanfaatkan untuk orang lain, nikmat sihat dia, nikmat duit ringgit dia, nikmat kasih sayang dia, nikmat dapat anak-anak dan juga keluarga yang bahagia, dia manfaatkan nikmat itu untuk orang lain sama, bukan untuk dia seorang. Kata Nabi, ma badhaluha, Allah Ta'ala tidak akan potong nikmat tu, malah nikmat tu akan tetap bertambah dan akan tetap berterusan oleh Allah Ta'ala. Fa idza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim. Tetapi Nabi kata apa? Apabila nikmat yang Tuhan bagi kepada seseorang itu, dia berhenti ataupun dia tak bagi kepada orang. Nikmat tu hanya untuk dia aja. Fahawwalaha ila ghairihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat itu dan bagi kepada orang lain yang memikirkan untuk orang lain pula. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Hadis ni nak abang apa kat kita? Kalau dapat nikmat, kena kongsi dengan orang. Kita sihat, tuan-tuan sekalian, gunakan kesihatan kita ini untuk nak bantu orang. Kita ada keluarga yang baik, ada keluarga yang bahagia, gunakan keluarga yang bahagia kita untuk menjadi manfaat kepada orang. Kita dapat duit ringgit, kita dapat harta kekayaan, Tuhan bagi kat kita kepada kita kemewahan dunia, gunakan kemewahan tu untuk siapa? Untuk manfaat orang lain. Jangan guna untuk diri kita saja.
Pasal apa? Benda ni makin lama Tuhan akan cabut, makin lama Tuhan akan cabut, last sekali Tuhan akan angkat nikmat ini, Tuhan bagi ke orang lain. Waktu itulah baru dia mai rasa menyesal. Banyak di kalangan kita macam tu. Bila dah hilang nikmat tu dah baru duk fikir nak tolong orang, baru duk fikir nak bantu orang, baru duk fikir nak bagi kepada orang. Untuk apa? Waktu kita tengah kaya ni lah, waktu ni lah kita nak bantu orang. Tapi bila kita dah jatuh miskin, waktu itulah baru menyesal. Baru duk kata, kalaulah aku kaya macam dulu, aku bagi kat masjid, aku tolong orang miskin, aku tolong orang yang susah. Apa gunanya menyesal waktu tu? Kalau aku sihat dulu ni, macam dulu, aku bantu orang. Apa gunanya bercakap ketika mana kita dah mula sakit? Nikmat kesihatan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Wa irsyaduka rajul fi ardi dhalali laka sadaqah. Wa basaruka lirrajulil arradi'il basar laka sadaqah. Wa imatatuka al-hajar wa syawk wal azam 'anit tariqi laka sadaqah. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Atau kama qala, hadis hasan, rawahu Tirmidzi. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Nabi kata, belajar untuk nak senyum ke orang. Kan? Senyum ni pun satu benda yang susah, tuan sekalian. Tak tahu pasal apa. Kan dia muka dia ketat satu macam, kita pun tak tahu. Nabi kata, belajarlah untuk nak senyum dekat orang. Dan Nabi kata, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kalau kamu boleh senyum kepada saudara kamu, kepada orang yang berjumpa dengan kamu, benda tu Tuhan kira sebagai sedekah. Kita tahu sebelum ni, senyum ni sedekah, kita tahu. Dan ini sabit daripada hadis Nabi. Nabi kata, belajar senyum kat orang. Bagi manis sikit muka tu. Jumpa orang senyum. Dan senyum itu merupakan sedekah. Dan Nabi kata, wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Nabi kata, apa dia lagi sedekah selain daripada senyum ni? Nabi kata, kalau kita duk ajak orang buat baik. Kalau kita duk ajak orang buat benda-benda yang baik, Nabi kata. Kita duk pesan dekat orang, suruh pergi masjid. Kita duk pesan dekat orang supaya memperbanyakkan baca Quran. Kita duk pesan kat orang supaya hidup bagi elok dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berjiran. Nabi kata benda tu sedekah dalam keadaan di sisi Tuhan. Dikira sebagai sedekah. Wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Dan kita mencegah orang daripada buat benda tak elok. Itu sedekah. Kita pergi jumpa satu orang, dia duk buat benda tak bagus, kita pergi habaq dekat dia. Kita kata, ni, hang jangan duk buat ada benda macam ni, tak apa elok. Kita ni berumur dah, pelan-pelan lah kita berubah ni. Habaq macam tu, itu sedekah. Wa irsyaduka rajul fi ardi dhalal laka sadaqah. Dan apabila engkau tunjukkan kepada satu orang yang dalam keadaan tak tahu nak jalan, dia nak pergi balik pulau, dia singgah kampung Binjai. Habis-habis semayang, dia kata nak tanya Haji, balik pulau ni pergi ke mana? Kita kata dah terus ya. Sampai simpang 4 tu ambil kiri straight balik pulau. Kita habaq yang tu ya. Dia bukan ada modal banyak pun. Nabi kata habaq yang tu pun, Tuhan sudah mengira benda tu sebagai sedekah. Besar kecil tuan-tuan jangan kira. Sebab apa tuan-tuan? Pasal yang kira ni bukan manusia. Yang kira ni bukan macam kita. Yang kira ni Tuhan. Bila Tuhan kira, tak kiralah sedekah tu kecil ke besar. Nescaya di sisi Allah, benda tu benda besar.
Dan kata Nabi SAW, wa basaruka lirrajul arradi'il basar laka sadaqah. Nabi kata bila engkau tolong orang yang basar, yang pandangan dia ni kabok, dia ni orang buta, dia nak serluk kasut, tak apa nak nampak dah kasut dia, kita pun pergi pelan-pelan pegang tangan dia, ataupun kita pegang kaki dia, kita pergi letak di kasut dia, dia boleh serluk benda tu. Tak silap saya di kampung Binjai ni ada seorang buta dulu. Kalau tak silap saya, di masjid mana saya pun dah lupa. Dia kerja main ke masjid. Jadi bila dia turun nanti, anak dia akan tunggu dengan motor apa semua, lepas tu ambil dia apa. Kalau tak silap saya di masjid ni lah, atau masjid lain, wallahu ta'ala alam. Yang tu pun tuan-tuan, kita tengok dia habis-habis semayang, dia pun duk senyap, kita pergi pegang tangan dia, mai, jom kita keluar, sebab dia nak balik rumah. Dia pun suruh tangan bagi kat kita, pelan-pelan kita tarik dia, buat turun apa semua, kita pun bagi dekat anak dia. Tuan-tuan, benda tu sedekah. Bukan dia guna duit kita pun, bukan nak gaduh guna keringat ataupun tenaga yang banyak, tak, sikit tu aja pegang tangan dia, kita tuntun dia untuk nak keluar, bawa balik dia. Nabi kata itu sedekah. Wa imatukal hajar wasyauk wal azam anit tariq laka sadaqah. Nabi kata apabila kamu singkirkan batu dan juga duri maupun tulang belulang yang duk ada di jalan, yang orang duk lalu lalang ni, kita duk tengok, kita nampak ada seketul batu, tah lori mana mai terjatuh batu tu duk tengah jalan. Kita nak lintas daripada sana nak mai ke sini, tengok-tengok ada ketul batu, ambil ketul batu tu, angkat pergi letak tepi. Bukan ambil ketul batu pergi baling lori tu. Ambil ketul batu, angkat pergi tak tepi. Ataupun Nabi kata kalau kamu tengok ada duri, buah durian, balik pula. Kan? Siapa makan lah raita apa semua, dia lempang kulit keluar. Lempang betul-betul kampung Binjai punya. Jatuh tengah jalan. Kita pun ambil buah kulit durian, kita pergi buang. Nabi kata sedekah. Wal azam ataupun tulang belulang. Kalau dalam bahasa kita lah ni, no, hak kita duk nampak bangkai bewak, bangkai kucing, bangkai anjing apa semua duk tengah jalan tu. Tuan-tuan pernah buat tak pernah? Tobat lahum tak pernah buat. Sampailah yang tu menjadi kapet. Daripada bagus punya dia kembung, orang belah, orang latam dia apa semua, sampai dia kerin apa semua, sampai dia jadi kapet, dia jadi kerin. Sopangan dop kerin orang duk jual. Kan? Kerin lagu tu dah. Sampai hancur jadi tak lah. Minta maaf. Tak buang, tuan-tuan sekalian. Kalau kita pergi buat benda tu, orang tak buat. Tapi kita buat. Berdasarkan kepada hadis, kita telah mengeluarkan sedekah. Kata Nabi SAW. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Nabi kata kalau kamu tuangkan air yang ada pada kamu di dalam baldi ataupun di dalam bekas saudara kamu yang memerlukan air, Nabi kata, maka benda tu adalah sedekah. Hari ni tuan-tuan, kadang-kadang dia mai tak ada air di kampung Binjai ni. Bila tak ada air, kebetulan rumah kita ada mesin air yang kita duk isap daripada tanah, dia keluar mai. Jiran sebelah tak ada. Kita pergi offer dekat dia, kita kata kalau nak main ambil air semayang ke, nak main mandi ke, nak main buang hajat ke apa, mainlah rumah. Tuan-tuan nampak dah. Dia pun main apa semua, keluar. Alhamdulillah, terima kasihlah sedekah. Tak, bukan sedekah, RM50 kita minta kat dia. Yang ni bukan sedekah, yang tu memang kita nak kena sedekah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, dua hadis tu sebagai mukadimah kitab kita pada malam ni. Mudah-mudahan kita ambil manfaat. Selagi mana Tuhan bagi kesihatan, selagi mana Tuhan bagi kekuatan, kita buat benda yang simple ni tuan-tuan sekalian. Walaupun benda ni kecil pada pandangan manusia, tetapi di sisi Allah, benda ni adalah besar. Dan benda ni bukan satu benda yang susah untuk kita nak buat, melainkan orang yang betul-betul nak pahala daripada Allah, dia nanti akan buat benda ni. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, kita buka kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis yang sekian lama kita tutup sampai berabuk. Kita duduk muka surat 12. Kalau tak silap saya, muka surat 12. Kita duduk baris yang keberapa? Yang tengah-tengah tu. Ya, dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali. Betul ya, Ji?
Baik, kuliah kita yang lalu pada 29 hari bulan 2, 2017. 17, 18, 19, 20. Baru 3 tahun. Kan? InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kalau tak ada apa, kita akan sambung balik kuliah kita. Cuma malam ni Khamis, Jumaat malam Sabtu ni agak kalut sikit saya. Lah ni untuk pengetahuan tuan-tuan, saya lah ni dah berpindah ke Kepala Batas. Kan, Kepala Batas saya duduk sana ni. Tadi mai daripada sana lah. Habis-habis kerja tu saya mai. Kira tekan minyak berdiri lah. Nak mai, nak ligan tuan-tuan punya pasal sampai-sampai dia lah tuan-tuan sekalian. Tengah duk wirid tadi saya boleh lena lah tadi ni. Kan? Saya baiklah jaga. Tidak pakai lena tentu orang main gerak tu. Ustaz kuliah Ustaz takut macam tu. InsyaAllah nanti je lah kita atok hari yang lain yang agak-agak selesa sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan dah kitab lagi kah? Tak lempak pergi mana habis lah. 3 tahun punya. Kau buat nasi lemak ke apa ke? Cari balik lah kitab. Kitab tu kita cari balik, kita sambung balik tuan sekalian. Baik, dia kata apa di sini? Dan telah berkata pengarang kitab kita dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Ali dan juga Ar-Rafi'i. Depa ni adalah orang yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tulis tentu Ibnu Ali ni siapa, Rafi'i ni siapa? Depa adalah orang yang meriwayatkan hadis. Dia kata daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi nama Abu Sa'id Al-Khudri. Dia meriwayatkan hadis ni. Abu Sa'id sahabat. Dia kata bahawa sesungguhnya Nabi SAW sebut bahawa sesungguhnya apabila satu orang laki-laki itu memandang ia kepada isterinya dan memandang pula isterinya kepadanya. Satu orang laki-laki, maksud dia suami. Tuan-tuan tulis bawah tu, maksud dia suami. Dia suami, dia pergi tengok bini dia. Bini dia, duk pergi usah dia balik. Kan? Cinta berbalas. Nescaya menilik Allah Subhanahu Wa Taala kepada keduanya sebagai tilik rahmat. Tuan-tuan, ni pahala yang ni. Kita satu macam duk usah bini kita pula satu macam duk angkat kenin mai kat kita. Kan? Kok dia pergi tanya pula usah apa? Jam. Tengok dia pun tengok kita. Maksud tengok ni apa tuan-tuan sekalian? Tengok dengan pandangan kasih sayang. Kita tengok bini kita dengan jasa dia mai kat kita. Dengan pagi tadi dia gerak kita semayang. Habis tu kita pun mangkit mai semayang apa semua. Dia buatlah makanan sikit bagi kat kita. Beda pagi kita nak makan. Lepas tu sekali dia start kereta bawa kita pergi ambil ubat sakit pinggang apa semua. Dia ada buat tuan-tuan sekalian. Hak di rumah sekali dia basuh baju. Hak di rumah sekali dia buat. Kita tengok dia ya Allah. Tengok dengan belah. Maksud dia dengan perasaan kasih sayang. Walaupun kadang-kadang kita lepas juga 1-2 buah habis kat dia. Buah perongos kita ni. Tapi kita tengok dia, kita duduk tengok, islah bagus sungguhlah bini aku ni. Tengok macam tu. Dan bini pun membalas balik pandangan kita tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, di antara mata bertentang mata itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takat Tuhan tengok kita, tapi Tuhan menurunkan rahmat kepada keluarga kita. 3 benda yang akan kita dapat tuan-tuan sekalian. Yang kata mawaddah, yang kata rahmah, yang kata sakinah. Mawaddah ni apa? Mawaddah ni perasaan membuak-buak kasih sayang kita kepada dia. Rahmah ni apa tuan-tuan? Yang kata rahmah ni perasaan belah. Tak gamak tengok dia, kata hang berehatlah sama. Habis-habis hang masak, hang basuh baju pula. Habis hang basuh baju pula, hang buat hak ni, hang berehatlah sama. Ada perasaan kesian kita dekat dia tu. Itu Tuhan buat main tu. Lepas tu perasaan apa lagi? Perasaan sakinah. Sakinah makna apa? Sakinah ni asal berperkataan, tuan-tuan pernah dengar perkataan sukun. Sukun kan dalam tajwid dia ada sukun. Sukun ni stop. Sukun ni makna dia tenang. Sakinah makna dia tenang. Kita duduk dengan dia, kita tenang. Kita pergi mana pun dengan dia, kita tenang. Kita pergi makan kenduri dengan dia pun kita berasa tenang. Dengan kawan-kawan ni kadang-kadang kawan-kawan duk ajak, duk kejan kita cepat dan sebagainya. Tapi dengan isteri ni berasa tenang. Dan banyak benda-benda yang boleh kita kongsikan bersama isteri kita. Itu sakinah, tuan-tuan sekalian. Bila tua-tua ni barulah nak berasa ketenangan. Dulu duk kelang kabut, duk uruskan anak, duk kelang kabut dengan kerja. Lepas tu lah kerja pun dah tak ada dah. Duduk dengan dia.
Sembang, duk cerita kepada dia masalah kita, duk cerita masalah kawan-kawan, duk cerita masalah jiran. Dia pun dengar dan dia memahami. Itulah isteri kita. Sama isteri, sama kepada suami juga. Kalau ada perasaan dan juga situasi yang macam ni, apa kata Nabi SAW? Tuhan nanti akan buat turun rahmat. Tuhan pandang dengan pandangan rahmat. Tuhan buat turun rahmat kepada kita. Dapat kebahagiaan, dapat kasih sayang dan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain dicerita apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Maka apabila mengambil ia, yakni suami, tuan-tuan, apabila mengambil ia, mengambil ia, yakni isteri, akan tangan suaminya, nescaya gugurlah segala dosa keduanya pada sebilang-bilang segala anak jari keduanya. Maknanya apa, tuan-tuan? Bini pergi pegang tangan kita, ataupun kita pergi pegang tangan isteri kita, kan, pegang-pegang, Allah, berasa tulang lah dua-dua pun. Kita pegang hak ni tulang, dia pegang kita pun tulang. Tulang pun tulang lah, kan. Janji apa? Sayang dekat dia, dia sayang dekat kita. Tuan-tuan, apa yang kita dapat? Kata Nabi SAW, nescaya gugurlah segala dosa keduanya sebilang-bilang segala anak jari keduanya. Maknanya 20 jari ada antara kita dengan bini kita, Tuhan buat turun dan gugurkan sebanyak 20 dosa daripada kita. Tak mau lagi ke tuan-tuan sekalian? Sagi yang nakai kata apa? Ustaz, yang tu baru satu bini, kena 4 bini lagi banyak dia kata. Pasal banyak jari dia kata. Yang tu tuan-tuan balik sembang sendiri di rumah. Kalau berani lah. Kalau tak kena pelangkung dengan besi mikrofon ni, try tengok. Kan? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah mengeluarkan oleh Tayalusi, bermula hak suami di atas isterinya itu, bahawa jangan menegahkan ia akan dirinya, yakni diri isterinya. Dan jikalau ada ia isterinya itu di atas belakang pelapi unta sekalipun. Yang ni makna dia isteri, dia mesti available. Dia mesti sentiasa dalam keadaan bersedia untuk suami dia. Suami dia minta tolong bila-bila pun dia nanti boleh tolong. Kalau dia tak boleh tolong, dia tengah buat kerja ke apa ke, dia abang kat suami dia, abang tunggu sat, saya tengah duk goreng lauk ni. Dia datang duk goreng lauk, abang tak tahu aku duk tani pun jadi lauk teruk lah dia kata. Biar ambil tutup api sat, bagi selesai lorong tua ni. Pasal apa? Pasal lembu jantan sudah masuk dalam badan dia. Bila jembu lantan masuk dalam badan dia, jam. Kan? Jadi selesai abang. Orang lelaki pun janganlah guna sangat kuasa yang agama bagi ni. Kadang-kadang dia guna ni sampai tak kira masa. Tuan-tuan sekalian, tak mau. Agama tak mau macam tu. Kira balik-balik, nak tanduk ya. Kan tu tanduk tau, tanduk. Guna istilah tu. Balik kira nak tanduk. Sampai bini pun kata Allah. Dia kata kalaulah, dia kata reta, dia kata kalau tiap-tiap hari duk naik sampai sepanjang masa duk naik, dia kata boleh jam ya. Dia boh tu, bini boh tu. Dia kata hang bukan reta, kita pula duk buat tahu apa yang cerdik, tak kena. Dan dia kata pada satu, tuan-tuan tengok ni, dia kata walaupun di atas pelapi unta sekalipun. Pelapi unta ni makna apa? Makna dia tengah duk naik unta lah, kan. Dia buat kerja ni, orang kata apa, kerja yang sibuk lah. Walaupun dia sibuk macam mana pun, tapi mai dengan panggilan suami ni yang kena turut. Tu yang kata kuatnya ataupun yang kata hebatnya suami yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada orang lelaki-lelaki ni. Dan pada satu riwayat yang lain bersabda Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajul zawjatahu li hajah falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Yang ni lagi kasar. Nabi kata apa? Nabi kata apabila memanggil oleh laki-laki, yakni suami akan isterinya kerana hajat. Orang laki-laki dia mai hajat, tuan-tuan sekalian. Pernah jadi pada zaman Nabi SAW. Nabi pesan kepada sahabat. Kita pernah cerita dalam hadis yang saya pun lupa kat mana hadis tu saya baca. Satu hari Nabi SAW ternampak satu orang perempuan. Lepas tu Nabi pun balik ke rumah, Nabi menunaikan hajat. Nabi bersama dengan Zainab menyelesaikan hajat. Kan? Dalam hadis tu bukan nak abang kata Nabi ni dia kaki ni dah, bukan. Cuma Nabi nak abang untuk kita. Boleh faham tuan sekalian? Kan kita ni kadang-kadang kita tengok orang ni dia secara tak langsung dia rangsang kita. Kan kita jadi gairah satu macam, balik pergi selesai buang dengan isteri. Jangan duk gagah tengok lagi, tengok dia jadi macam-macam ah.
Kan kita keluar. Biasalah tuan sekalian keluar pergi berjalan apa semua. Kebetulan saya main tadi duk nampak pesat malam matang demak laut. Kita bukan nak pergi beli apa balik walaupun sebiji pun, tapi kita nak jadi tugas pemantau yang tidak bertauliah. Kita masuk sana kan, kita masuk kita ronda tu tuan-tuan sekalian, daripada orang baru buka meja sampai depa habis duk gulung wayar, muka kita duk ada lagi. Ronda pimai bukan kerja apa pun. Saja dia pergi usaha satu macam kawan nu, pergi usaha kawan ni tuan sekalian, yang tu tak ada kerja punya orang. Kan? Dia main satu macam dekat kita, balik bagi selesai abang dengan isteri kita. Dan Nabi kata pada sini, apabila memanggil-manggil oleh laki-laki, yakni suami kamu, akan isterinya kerana hajat, pasal nak hajat, nak selesaikan hajat dia, maka hendaklah datang akan dia, dan jikalau ada isterinya itu di atas dapur sekalipun. Tuan nampak lah? Bukan bini piduk atas dapur. Lagi tuan-tuan kata, tu dia bini apa piduk atas dapur. Dah, mungkin waktu tu dia tengah tomeh ke apa ke, dia tengah buat sambai apa ke, mana kita nak tahu dia tengah duk buat benda tu nak bagi pecah minyak ke apa ke. Kita pun balik, kita pun dah naik minyak waktu tu. Dia duk tunggu nak bagi pecah minyak, dia nak bubur rempah, nak buat apa, kita dah yalah melelong lain macam. Dia dia panggil aku tu, tahu dah panggilan itu adalah panggilan pulau nama dia. Kan? Bagi panggilan pulau, kita pun bagi selesai abang dia. Kan? Kalau tidak lagi dia jadi karut. Baik, dia kata, maka tiada ada seorang pun perempuan yang menyakiti ia akan suaminya, melainkan menyumpah-nyumpahlah akan dia oleh bidadari yang di dalam syurga. Orang perempuan ingat, jangan bagi sakit hati suami. Boleh faham tuan sekalian? Kadang-kadang orang perempuan bukan nak bagi sakit hati suami, cuma orang perempuan nak bagi pandangan kepada suami. Dia kata, bang, sajalah bang, dia kata nak abang sikit. Abang kalau boleh naik motor, janganlah derai sangat. Kan? Awak hantar suka naik aku? Kita, tuan-tuan sekalian, kita lagu tu. Hantar suka naik, pergi naik Grab lah. Dia kata, dia suruh kita naik Grab. Tuan-tuan sekalian. Orang perempuan dia leceh tang tu, tak apa, ikut lah. Orang perempuan dia jenis macam tu, tuan-tuan. Yang tu bukan bagi sakit hati, walaupun kita sakit hati. Dia nasihat kita untuk kebaikan kita. Tapi kita tak boleh terima. Pasal duk fikir kata, hang tu orang perempuan. Aku ni kuasa besar. Aku ni ketua dalam keluarga. Jadi hang tak boleh bagi nasihat kat aku. Tuan-tuan, hak jenis macam ni kita tak tahu macam mana. Tapi waktu sakit, bini kita tu yang kita minta tolong tu. Kan, hampir cari cendol pulut mai kat aku. Dia ada pergi cari waktu kita sakit tu, tuan-tuan sekalian. Tapi mai waktu kita sihat ni, perongoi lain macam. Kan? Dalam soal yang lain lah. Soal yang lain. Yang kata menyakiti ni soal yang lain. Dia menjatuhkan maruah suami dia. Tu soal yang lain. Dia membuka cerita ataupun aib suami dia di hadapan keluarga dia. Itu menyakiti. Ataupun dia bercakap, bila suami dia bercakap, dia balas cakap suami dia. Kan, balik kita nak pesan apa-apa kepada isteri kita, kita nak abang satu benda, nasihat kan, kita duduk dengar di kuliah ni nak abang dekat dia. Dia kata, sudah abang, ingat kata abang. Orang nak tengok 7 hari mencintaiku ni. Dia ingat apa? 7 hari mencintaiku ke apa? Kan? Ingat dia kata, dia jauh. Dia suruh kita duduk jauh lah. Kita balik nak makan ke apa ke, dia kata, nasi aku lapar ni. Awak, di masjid tak ada, dia tabak nuri. Dia bawa buat kita. Di masjid tabak nuri. Lepas tu, hidup nganga saja. Awak tak makan kitab tu? Dia bawa tu kat kita. Patutlah pun tuan-tuan tak main kitab. Mungkin tuan-tuan dah makan kitab tu. Puan-puan tuan sekalian. Dia bubuh kita lagu tu. Dia bubuh kita pun, yang kata orang lelaki ni tuan-tuan sekalian. Dia bagus. Dia pun tak mahu cari pasal. Hak macam-macam ni tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata menyakiti seorang perempuan kepada suami dia, maka bidadari duk tengok kita ni, duk menyumpah-nyumpah akan bini tu. Bidadari kata apa dia ni tak pandai jaga suami. Betul lah bidadari kata. Baik, seperti mana yang dicitrakan daripada Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Ada satu hadis sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? La tu'zi imra'ah. Tu ada perkataan imra'ah. Kalau tuan-tuan boleh tulis Jawi, tulis imra'ah. Tulis yang tu. Alif mim, ra alif ta. Imra'ah. La tu'zi imra'ah atau imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain. La tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa indaki rahil. Yushiku an yufariqaki ilaina. Tuan-tuan tengok apa yang bidadari duk kata. Bidadari kata apa?
Kata Nabi SAW, tiada menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya yang di dalam dunia ini. Kalau ada perempuan yang bagi sakit hati suami dia, suami dia berasa sakit sungguh. Kadang-kadang bukan hanya daripada pertuturan, tapi daripada segi perbuatan dia. Kan? Dia suruh bubuh nasi, dia bubuh juga. Bukan tak bubuh, tapi dia bunyi pompang di dapur tu. Kan? Dia marah. Pasal dia nak tengok cerita, tapi suami dia duk suruh bubuh nasi pula. Dia pun buka tudung, kata pang, dia buat macam tu. Suami dia pun duk makan hati dengan dia. Nampak kan? Apa yang kata Nabi SAW? Nabi kata kalau ada satu perempuan yang menyakiti akan suaminya di dalam dunia ini, melainkan berkata oleh isterinya yang daripada bidadari yang elok rupanya itu. Rupanya tuan-tuan bidadari duk kata, waktu kita buat sakit hati kepada suami kita, bidadari duk kata. Bidadari kita apa? Jangan engkau sakiti akan dia. Bidadari kita. Oi, bidadari kita, perempuan. Hang jangan duk bagi sakit hati suami hang. Hai matilah, dibunuh Allah bagimu. Lagi kasar. Pimampuilah. Tu bahasa kita lah tu. Kan? Hang mati pun tak apa, biar Tuhan bunuh pun hang. Buat apa hidup atas dunia ni? Ada suami yang tak jaga suami. Orang lain tak ada suami, kelang kabut nak cari suami. Hang ada anugerah suami, tiba-tiba hang tak jaga suami. Yang tu bidadari duk beratus, tuan-tuan sekalian. Maka bahawa sesungguhnya, kata bidadari itu lagi, maka bahawa sesungguhnya, iaitu padamu itu daging yang berjalan. Daging ni makna dia bangkai. Hang ni sopa bangkai betul ya? Kan? Hang ni sopa dengan bangkai hak berjalan. Maksud dia apa? Hang tak ada guna seduit pun di sisi suami hang. Pasal hang bagi sakit hati suami hang, hang tak ada guna seduit pun. Tu kata bidadari. Hampirlah ia bercerai akan kamu dan datang ia mendapatkan kami. Kan bidadari pula dia bagi ancaman pula. Dia kata hang tunggu sudahlah. Suami hang meninggal, dia kata nanti suami hang akan mai kat kami. Biar padan muka hang berpisah dengan suami hang. Tuan-tuan, nampak tak? Tuan-tuan, hak bidadari sebut ni kita tak dengar. Betul tak betul? Kalau dengar lah Allah. Orang binjai ni balik rumah renyih. Kan? Kalau dengar lah bidadari, tengok bini tarik muka masam, dia kata ni hang nak suruh aku abang kat bidadari ke? Hang nak suruh aku WhatsApp dia suruh sound hang ke? Kita tu. Kemai kita tu tuan sekalian. Tapi tak dengar benda ni. Dengar daripada mana? Daripada hadis Nabi SAW. Baik, dan dia kata apa di sini? Dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Imam At-Tabrani, bermula perempuan itu yang tiada menunaikan ia akan hukuk Allah Subhanahu wa taala hingga mendatangkan ia akan hak suaminya sekalian. Nampak tak? Kuasa suami tu. Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah satu orang perempuan tu dia menunaikan hak Allah. Antara tanda perempuan menunaikan hak Allah apabila dia menunaikan hak dia selaku seorang isteri kepada suami dia. Kalau hang semayang bagus macam mana pun, hang baca Quran banyak mana pun, hang bangkit tengah malam duk buat macam mana pun, hang buat semayang, hang buat puasa sunat banyak mana sekalipun, konon-kononnya nampak macam hang betul-betul duk jaga Tuhan. Tetapi dengan suami hang buat lebih kurang. Hang buat sekupang dua kupang dengan suami hang. Makna dia apa? Hang memang tidak bersama dengan hak Allah Ta'ala. Makna dia, dengan Tuhan pun hang kira sebagai derhaka. Pasal apa? Pasal Tuhan suruh taat kepada suami. Maknanya hang tidak taat kepada suami hang. Hang sama macam tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tuan sekalian? Malam ni saham suami naik. Kan? Orang puan mu kata, Ustaz hari tu 3 tahun tak main, kami berasa tenteram. Dia main-main kali ni berasa tak lena-lena pula malam ni. Tuan-tuan, walaupun nampak macam kuasa suami ni besar, betul tak? Bini ni nampak macam tak ada kuasa, tapi hang nak jawab semua depan Tuhan ni kita. Bini nanti tunggu tengok, tak apa tak atas dunia hang buatlah apa pun depan Tuhan ni, Tuhan tanya hang jawab. Tuhan tanya satu ya, macam mana bini hang ajak agama dekat dia? Allah, bini kita duk tunggu jawapan tu dah. Kita kata ajak, bini kita ajak apa? Tak benar pun duk ajak mai ke masjid. Mampus satu soalan tu tuan-tuan sekalian, tapi neraka duk nampak kita dah. Walaupun lah duk nampak sebab kita hebat, kita ni raja, tuan-tuan, tapi raja ni depan Tuhan dia tak ada raja dah. Pasal apa? Depan Tuhan, isteri kita nanti akan tuntut mai kat kita. Depan Tuhan, anak-anak nanti akan tuntut mai kat kita.
Walaupun atas dunia kita ni hebat. Kita, isteri kita dengar cakap, anak-anak kita dengar cakap, tapi di hadapan Allah, mereka akan tuntut kita kalau kita tidak betul-betul menjalankan amanah dan tanggungjawab diberikan kepada kita. Dan tak renyih. Tadi nampak macam renyih. Kan? Dengar-dengar lalu tu masam balik. Boleh faham tuan sekalian? Orang puan pun tadi masam, senyum balik dengan saya. Sentik. Dan jikalau menghendaki ia, akan dia, dan pada halnya di atas belakang pelampik unta sekalipun, janganlah menegahkan ia akan dirinya. Last sekali tuan-tuan sekalian, musannif kitab ni kata apa? Dia kata kalaulah suami perlukan kita, bagi selesai abang suami tu. Boleh orang buat kakak mana dia perlu, bagi selesai abang. Pasal kita tak mau akan berlaku di kemudian hari. Suami ada jawapan. Kan, saya tak peduli dekat dia apa siapa, pasal dia pun tak peduli kat saya, tanggungjawab tak ada dekat saya, dia ada jawapan. Lah ni, orang perempuan pakat jaga, orang lelaki pun pakat jaga, tuan-tuan. Oleh kerana masa dah sampai dekat itu, kita berhenti dekat itu, insyaAllah bulan depan kita atok lagi. Boleh nak? Tuan-tuan tanda dekat situ, dan tiada harus perempuan itu puasa sunat. Kan, pasal apa orang perempuan tak boleh puasa sunat pula, apa pasal? Kan, dah atok bagus dah hari ni dengan esok dah nak puasa, hari ni 9, esok 10. Tiba-tiba ustaz pergi baca malam ni, tidak harus pula dah. Kacau kita ni. Kan? Tak apa, tuan-tuan puasa dulu, nak tahu apa cerita dia selanjutnya, bulan depan kita akan cerita secara apa yang telah disebut dalam kitab ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.